Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, video kali ini saya akan tunjukkan cara-cara untuk mengemaskini profil pertubuhan peladang yang dilakukan oleh pengurus besar ataupun pengurus projek. Okey, maksudnya untuk mengemaskini maklumat profil pertubuhan peladang hanya boleh dilakukan oleh pengurus besar ataupun pengurus projek. Selain daripada itu, seperti kerani projek, kerani akaun dan lain-lain tidak akan dibenarkan untuk mengemaskini profil pertubuhan peladang. Okey, sebagai contoh, saya log masuk sebagai pengurus besar. Okey, sekarang saya log masuk sebagai pengurus besar. Okey, bila saya pergi ke profil pertubuhan peladang, okay, saya boleh mengemaskini gambar profil pertubuhan peladang dan juga maklumat profil peladang itu sendiri dan juga maklumat akaun bank. Begitu juga kalau saya log masuk sebagai pengurus projek. Okay, contoh saya masuk sebagai pengurus projek. Okey, sekarang saya log masuk sebagai pengurus projek dan bila saya pergi ke profil pertubuhan peladang, saya boleh mengemaskini sama seperti pengurus besar tadilah. Okey, saya still boleh kemaskini, tapi bila saya log masuk sebagai kerani akaun dan lain-lain seperti kerani projek, pegawai teknikal dan juga pegawai atas talian, jualan atas talian, saya takkan boleh mengemaskini profil pertubuhan peladang. Okey, sebagai contoh ni, saya masuk sebagai kerani projek. Bila saya pergi ke profil pertubuhan peladang, saya takkan boleh mengemaskini gambar profil pertubuhan peladang dan juga mengemaskini maklumat profil pertubuhan peladang itu sendiri. Okey, harap tuan-tuan faham. Authority untuk mengemaskini profil pertubuhan peladang hanya boleh dilakukan oleh pengurus besar ataupun pengurus projek. Okey. Okey, so saya log masuk semula sebagai pengurus besar. Okey. Bila saya log masuk sebagai pengurus besar, saya boleh mengemaskini maklumat profil seperti contoh saya ingin memasukkan gambar profil pertubuhan peladang saya lah untuk PPK Kuala Langat ni. Okey, saya hanya klik butang masukkan gambar ni dan pilih gambar yang saya rasa sesuai untuk pertubuhan peladang saya. Okey, sebagai contoh, okey, saya akan kemaskini. Okey, so maksud gambar profil pertubuhan peladang saya telah pun dikemaskini. Okey, seterusnya saya nak mengemaskini maklumat profil pertubuhan peladang seperti saya nak tukar alamat ataupun nombor telefon, nombor fax dan email. Okey, sebagai contoh sekarang ni alamat email tak ada, saya boleh kemaskini untuk profil pertubuhan peladang ni lah. Saya hanya perlu klik butang warna kuning ni, kemaskini profil. So saya tinggal masukkan alamat email pertubuhan peladang saya lah. Ini sebagai contoh. Okey, saya hanya perlu klik kemaskini. Okey, dan maklumat profil email pertubuhan peladang telah pun dikemaskini. Okey, begitu juga dengan maklumat akaun bank pertubuhan peladang. Okey, maklumat bank ni digunakan untuk kegunaan penyata akaun bila proses pembayaran kepada ahli nanti. So maksudnya nanti bila kita buat proses jual beli, so bila kita print penyata senarai jualan tu, so nombor akaun kita akan disenaraikan dalam penyata tersebut dan penyata tersebut boleh diserahkan kepada pihak bank untuk membuat debit atau kredit secara terus dari akaun PPK lah. Itu prosedur yang kita gunakan dan
ia bergantung kepada pilihan PPK jugalah untuk proses pembayaran kepada ahli. Okay, sebagai contoh, saya nak kemaskini maklumat akaun bank Pertubuhan Peladang Kuala Langat ni. Okay, saya hanya perlu klik kemaskini akaun bank dan saya boleh pilih bank yang terlibat lah. Sebagai contoh, saya kemaskini kepada saya boleh pilih nama-nama bank yang berkaitan. Okay. Sebagai contoh sekarang ni saya tukar kepada CIMB Bank, kod syarikat ataupun nombor akaun lain. Okay. So saya klik kemaskini. Okay, dan juga sistem akan terus mengemaskini maklumat akaun bank lah. So dalam ni pun kita boleh tahu siapa yang mendaftarkan, siapa yang mengemaskini lah. Okay, sebagai contoh ni kita boleh tahu maklumat siapa yang mengemaskini dan siapa yang mendaftarkan. Okay, secara ringkasnya itu saja untuk mengemaskini profil Pertubuhan Peladang. Hanya boleh dilakukan oleh pengurus besar ataupun pengurus projek. Okay, harap tuan-tuan boleh faham dan kita akan sambung dengan video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.